Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadiyatihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum hakamnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Yang saya hormati lagi dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang saya hormati lagi dikasihi ibunda yang tercinta, ini saya sayangi adik-adik, sanak saudara, adik-beradik jauh dan dekat, khususnya sahabat handai dan juga tuan-tuan puan-puan yang saya sayangi lagi dihormati, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang sudi mendengar mau'izah yang saya cuba sampaikan sekadar yang mampu dengan kefakiran ilmu yang Allah berikan kepada saya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, terlebih dahulu buat pertamanya dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini, pagi Sabtu, Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang kehidupan kepada kita setelah Allah matikan kita semalam. Allah beri kehidupan peluang untuk kita hidup di atas muka buminya ini, kita menumpang di atas muka buminya ini. Di samping kita mencari rezeki yang halal di atas muka buminya ini untuk menyara kehidupan kita dan ahli keluarga kita, di samping kita mengeratkan silaturahim sesama kita dan ahli keluarga kita, dan terutamanya lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap ketika, dengan kita tidak melupai segala tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kehidupan ini bukan satu kehidupan yang percuma. Kehidupan ini adalah merupakan satu kehidupan yang penting. Ada tujuan Allah jadikan, seperti saya selalu sebut. Jadi kita gunakanlah kesempatan ini sebelum Allah ambil nyawa kita. Ada semalam ada manusia, ada hamba Allah yang Allah matikan. Setiap masa, setiap saat ada manusia yang mati. Tapi kita tak tahulah, mungkin di kampung kita atau tempat lain, tapi ada kematian. Setiap saat ada kematian. Ini dunia. Setiap saat, setiap minit ada kematian di muka bumi ini. Bukan kata di kampung kita, tak, di muka bumi ini. Begitu juga setiap saat, setiap minit dikatakan ada kelahiran. Maknanya dunia ini bertukar ganti.
makhluk Allah bertukar ganti. Yang pergi akan pergi dijemput oleh Allah, dan yang akan datang dengan izin Allah. Cuma masa kita nak pergi itu kita tidak tahu. Jadi sebelum kita pergi, kita adakanlah persiapan untuk kita bawa bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di pagi yang hening ini, cuaca pun alhamdulillah baik. Bangun pagi, kita ucapkanlah alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Kita ucapkanlah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Yang zikir ini amat mudah. Zikir ini amat mudah. Disebut oleh Nabi, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani 'alal mizan. Khafifatani 'alal lisan. Khafif, ringan pada sebutan lidah kita. Thaqilatani 'alal mizan, tapi berat pada timbangan. Mana pada pagi-pagi ini kita sebutlah. Tak kiralah berapa kali kita boleh sebut, asalkan kita sebut, malah kita tidak melupai. Antaranya ialah yang Nabi sebut, khafifatan 'alal lisan, thaqilatan 'alal mizan, wa habibatan ar-rahman, dicintai oleh Tuhan. Kata ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim. Berat, ringan pada sebutan, tapi berat pada timbangan mizan nanti di akhirat. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim. Kalimah ini, subhanallah, adalah ucapan zikir para malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menanggung arasy Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Walhamdulillah pula adalah ucapan yang pertama keluar dari mulut Nabi Adam alaihissalam ketika mana ia diciptakan. Selepas Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, Allah tiupkan rohnya dalam tubuhnya, lalu dia pun bergerak hidup. Yang pertama keluar dari mulutnya adalah alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah adalah ucapan Nabi Nuh ketika berhadapan dengan umatnya yang membuat berhala. Nabi Nuh ketika berhadapan umatnya yang membuat berhala, menyembah berhala, dia mengatakan wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim adalah ucapan zikir Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila Allah menjemput untuk bertemu dengannya malam peristiwa yang bersejarah yang tidak diberi kepada nabi-nabi yang lain, untuk Nabi menerima perintah sembahyang, dan diberitahu dah untuk Allah menghiburkan Nabi ketika Nabi bersedih dengan kematian isterinya yang tercinta dan bapa saudaranya yang menjaganya, yang disebut tahun itu tahun duka cita,
Amul Huzn, tahun duka cita, Allah menghiburkannya dengan membawa Nabi SAW melihat alam angkasa, membawa terus berjumpa dengannya, berjumpa nabi-nabi yang sebelum daripada ini. Dan ketika dia turun daripada bertemu dengan Allah, selepas menerima perintah semayang, Nabi Muhammad SAW berjumpa Nabi Ibrahim AS. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, beritahulah kepada umatmu supaya menanam satu pokok di syurga. Menanam satu pokok di syurga. Beritahu pada umatmu. Lalu Nabi Muhammad bertanya, apakah maksudmu ya Nabi Ibrahim? Iaitu dengan menyuruh umatmu bertasbih dengan membaca wala subhanallah, dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baca yang tu. Setiap kali kita baca, kita amalkan dia akan menjadi satu pokok. Pokok itu atas nama kita, ada dalam syurga. Ini pesan Nabi Ibrahim AS. Nabi pesan, kita kepada umatmu, tanam satu pokok dalam syurga. Tanam. Iaitulah dengan suruh umatmu menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi zikir ini maknanya zikir daripada nabi-nabi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ni tersimpul di situ zikir malaikat yang menanggung aras, zikir bacaannya, kalimah yang pertama yang keluar dalam mulut Nabi Adam AS selepas dia ciptakan, iaitu alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Nabi Nuh ketika dia melihat melihat umatnya yang menyembah berhala, dia menyeru dakwah pada umatnya dengan menyebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim adalah zikir atau tasbih yang diajar oleh Nabi Ibrahim, supaya bila kita baca la wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ini, kita tanam satu pokok, iaitu satu pokok di syurga. Mudah pada sebutan, tapi ringan. Mudah pada sebutan, tapi berat pada timbangan. Jadi mudah sangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu sejarah, sejarah yang terkandung dalam zikir tadi. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, sesungguhnya manusia adalah makhluk Allah yang lemah. Kita tahu kita lemah. Al-Quran telah menjelaskan kedudukan manusia ataupun insan serba kekurangan. Kita semua kekurangan, semua manusia, tanpa mengira pangkat, kedudukan, darjat, tanpa mengira warna kulit, bangsa dan sebagainya. Kita lemah. Meskipun kita lemah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita akal fikiran. Allah memberikan kita mampu berfikir, dan Allah memberikan kepada kita hati dan perasaan. Namun kadang-kadang manusia tidak memikirkan tentang kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Di atas kekurangan yang Allah berikan kepada kita itu, ada kelebihan yang Allah beri. Allah beri bekalan kepada kita akal fikiran. Allah sediakan kita akal fikiran.
Allah sediakan hati dan perasaan di atas kelemahan kita itu. Allah bagi dekat kita sebagai menampung kekurangan kita. Namun sebagai manusia tidak dapat elak ada di kalangan manusia yang bersifat lalai daripada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dengan berbagai kelemahan dengan hikmah supaya manusia menyadari betapa mereka perlukan bimbingan. Bila manusia dijadikan dalam kelemahan, dia perlu bergantung kepada sesuatu yang ada kekuatan. Dan kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bila manusia itu faham bahawa dia lemah, maka dia mesti bergantung kepada yang lebih kuat daripadanya. Tidak lain tidak bukan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan Rasul untuk memimpin manusia, mengajar manusia, membimbing manusia bagaimana cara kita untuk nak bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak terpesong dalam kehidupan kita. Jangka hayat manusia yang singkat, perlu kita gunakan masa yang singkat itu perlu kita gunakan manfaatnya sebaiknya. Jangan dibiarkan kita itu lalai dalam ketika mana kita menyambut kehadiran kematian yang akan menjemput kita bila-bila masa. Jangan kita lalai daripada tujuan hidup kita, dan jangan kita terbabas dalam kehidupan dunia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walaupun malaikat maut setiap hari berkali-kali memerhatikan wajah manusia, hingga dia malaikat maut ni kenal setiap wajah manusia, dan dia amat kenal wajah-wajah yang tersenarai dalam daftar maut dia itu. Ada daftar macam buku. Kalau kita ni kita buku lah, catatan. Dia kenal setiap muka. Ya Allah berikan tugas kepada malaikat maut itu. Umpama seorang ibu yang mengenali anak-anaknya, dia ayah, ibu, dia mengenali anak-anaknya. Begitu jugalah malaikat maut, dia mengenali setiap makhluk yang dia akan ambil nyawa tadi. Tapi kebanyakan manusia tidak mempedulikan, lalai dan tidak menghiraukan. Walaupun meskipun mereka tahu bahawa percaya pada malaikat maut itu merupakan salah satu daripada rukun iman, salah satu dari rukun iman, tapi ia tidak lebih hanyalah perkataan yang sekadar dihafal sejak daripada kecil, sejak daripada tadika, sejak daripada pasti, sejak daripada prasekolah, sekadar dihafal tanpa menghasilkan sebarang keyakinan. Sekadar hafalan sejak kecil, tapi tidak menyerap dalam hati terhadap keyakinan peranan malaikat itu. Sekadar macam ibarat kita menyanyikan lagu-lagu, sekadar untuk lagu-lagu saja, bacaan untuk lagu-lagu, macam lagu untuk nyanyi saja. Lagu tak apalah, tapi peranan malaikat itu, bila kita menyanyikan lagu-lagu malaikat itu, tugas-tugas mereka itu bukan sekadar nyanyian. Kita mesti menyerapkan dalam hati kita, serapkan dalam hati kita peranan dan tugas mereka yang akan datang, yang akan mengenai kita. Lagu-lagu ni tak ada kaitan dengan kita, cuma untuk hiburan. Tapi malaikat-malaikat ini yang kita hafal ini, dia ada kaitan dengan kita. Yang kita belajar daripada peringkat rendah, daripada daripada kecil lagi, daripada pasti, daripada tadika,
sampai sekolah darjah sekolah rendah, sampai sekolah menengah, sampai universiti pun, supaya mudah-mudahan kita menyerap dalam hati, terutama tugas malaikat maut, malaikat Israel. Kerana dia akan datang bertemu dengan kita. Yang dikatakan bahawa setiap hari malaikat Israel itu datang menziarahi kita. Datang menziarahi kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahanlah dengan kita ingat kepada para malaikat ini, terutama malaikat Israel ini, akan mengingatkan kita kepada kematian. Dan Rasulullah SAW memberitahu orang yang cerdik itu adalah, manusia yang cerdik itu adalah mereka yang sentiasa mengingati kematian. Bukan makna kita bila kita ingat kematian itu bahawa kita jadi malas bekerja, jadi peningkatan kerja kita menurun, prestasi kerja kita menurun. Tidak, itu salah, fahaman yang salah. Mengingati mati ini tidak ada kaitan untuk kita kerja kita itu jadi kita kata tidak meningkat. Tidak. Dengan kita mengingati mati inilah kita dapat meningkatkan kerja kita dengan integriti, dengan bersungguh-sungguh. Kerana segala amalan yang kita lakukan ini adalah merupakan dapat mengumpul pahala. Jika kita bekerja kerana mencari rezeki yang halal, bekerja sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada kita, dimasukkan dalam amalan yang baik. Jika kita bekerja dengan bersungguh-sungguh, terutama dalam kerja-kerja yang berkaitan dengan menggadaikan nyawa, seperti polis, tentera dan sebagainya yang berhadapan dengan musuh. Jika dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat pada kematian, dia bekerja bersungguh-sungguh, jika ditakdirkan kematiannya berlaku, maka insya-Allah syahid. Dia syahid dalam pekerjaannya itu. Kerana dia tak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak ingat mati ni, makna dia tak tahu nak kata. Kadang-kadang jiran mati, jiran dia mati, ziarah jiran yang mati. Kadang melihat kawan yang mati, kawan yang mati. Begitu saja. Dia tidak mengingatkan kepada bahawa dirinya suatu hari juga akan jadi seperti itu. Ini satu perkara yang perlu kita sama-sama fikirkan. Muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, bagaikan tidak sabar apabila seseorang menanti ketibaan detik-detik yang menggembirakan. Bagi kita yang ada berita suatu benda yang mengembirakan datang kepada kita, akan datang kepada kita, kita tidak sabar menanti detik-detik kegembiraan itu, atau saat-saat yang membahagiakan itu. Seperti orang yang baru kahwin ke, nak kahwin ke, bertunang, nak tentukan hari perkahwinannya itu, tak sabar menanti detik-detik kegembiraan itu. Dan begitu jugalah perkara-perkara yang lain. Seperti ibarat seperti anak-anak, dia menunggu-nunggu menjelangnya hari raya. Kadang-kadang bila menunggu musim hari raya ni, sebulan lagi nak raya, dia seronok dah, mengembirakan dia. Bagi kanak-kanak dia cukup mengembirakan, dan bagi orang dewasa pun dia mengembirakan. Hari raya ni seronok, hari yang seronok. Bagi kanak-kanak lebih-lebih lagi dah. Kemudian dengan persiapan, terutama kanak-kanak tadi, termasuk juga kita sendiri pun, dengan pakaian yang baru, dengan segala pakaian dan segala persiapan yang baru. Rumah-rumah disiap dengan elok, ditukarkan segala
peralatannya kadang-kadang. Ditambah baikkan peralatan itu supaya cantik. Kadang-kadang anak-anak pula sering bertanya kepada kita. Dia bertanya kepada kita, bilakah hari raya akan tiba? Dia terasa masa bergerak terlalu lambat. Dia nak raya cepat ni. Bila lagi nak raya ni? Begitu, salah begitu. Duk bilang hari dalam bulan puasa tu. 1 hari, 2 hari, 3 hari dalam bulan puasa. Demikianlah roh-roh orang yang soleh. Ketika mana menyaksikan jasadnya sedang dimandikan. Demikianlah kegembiraan roh-roh orang yang soleh. Ketika mana dia melihat jasadnya telah dimandikan dan dikafankan, ataupun ketika itu ia berada di sisi jasadnya sedang diusung. Ketika itu rohnya berada di sisi jasadnya yang sedang diusung, di dalam usungan keranda, dia tidak sabar dan minta agar orang yang mengusungnya itu jalan cepat, jalan pantas. Cuma seruan itu, kata-kata itu tidak dapat didengar oleh manusia yang hidup, tak dapat didengar oleh manusia dan jin, tapi didengar oleh makhluk-makhluk yang lain. Dia suruh cepat mandikan dia, dia suruh cepat kafankan dia, dan ketika berada di usungan dia, cepatkan usungan itu. Dia tidak sabar meminta orang yang membawa dia itu, mengusung dia itu berjalan pantas. Karena di sana dia nampak dah. Dia nampak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpah dan kesenangan yang menantinya yang tiada tandingan. Ruh dia nampak dah. Allah berikan gambaran pada ruh dia. Tak sabar dah. Seperti mana tak sabar kanak-kanak tadi menanti hari raya, begitulah ruh orang yang beriman tidak sabar menanti nak pergi berjumpa nak cepatkan pengkubumian dia itu. Karena dia nampak dah apa yang Allah sediakan di dalam kubur itu. Ini di alam barzakh itu. Ini disebut dalam kitab. Disebut dalam kitab. Kitab ini saya ambil daripada Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz bin Datuk Nikmat almarhum. Mudah-mudahan Allah rahmati ruhnya. Allahumma amin. Ketidaksabaran untuk mengecap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketidaksabaran untuk mengecap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala membuatkan ruh orang yang soleh itu terasa terlalu perlahan. Walaupun orang yang memikul keranda itu berjalan laju dah. Orang yang mengusung tu dulu, zaman dulu dia mengusung. Zaman sekarang ni dia bawa angin kereta, kebanyakan kereta usung pun ada lagi. Kalau boleh cepatkan. Yang kereta pun sama, cepatkan. Dia tak sabar. Walaupun yang mengusung tu dah cepat dah. Inilah nak menunjukkan bahawa kematian ini menjadi suatu yang indah bagi orang yang beramal soleh. Sebab itu jangan kita takut mati. Jangan kita takut mati, sebab kita takut pun kita akan mati. Tapi apa yang perlu ialah kita bersedia untuk kematian. Kita bersedia bekalan itu untuk kematian. Takut mati, berani mati pun mati, takut pun mati. Jadi antaranya itu, apabila ada dua pilihan itu, kita nak ambil yang mana? Nak takut mati, mati juga. Bahkan takut mati itu dia makna seolah-olah dia lari daripada ketetapan, kejadian fitrah yang Allah berikan kepada dia. Sebab setiap manusia itu, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu akan mati. Dia kena faham dari awal kejadian dia tu. Bila dia datang ke dunia ini, dia telah digandingkan dengan kematian, kehidupan dengan kematian.
Allah gandingkan. Jadi kalau dia tak terima kematian, seolah-olah dia lari daripada fitrah, dia lari daripada ketetapan Allah. Lagi berat dosa dia. Mana dia terima kematian, dia redha kematian dan dia faham dia akan mengalami kematian. Jadi makna dia tak mau mati pun mati, berani pun mati, takut pun mati. Makna kita bersedia untuk kematian. Kita redha dengan kematian. Apa yang perlu ialah kita siapkan diri. Jangan kita menunggu kematian. Sebab kematian itu kita tidak tahu. Kita siapkan bekalan untuk kematian itu. Bila datang waktu mana pun, mana kita bersedia. Ini yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajar kita. Dan ulama dia menghuraikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita siapkan bekalan untuk kematian itu. Jangan kita menunggu kematian. Sebab kita tak tahu bila berlaku. Kita siapkan amalan kita. Sebab benda itu akan berlaku kepada kita. Tak tahu bila. Mungkin besok, mungkin lagi, mungkin bila, mungkin 10 tahun lagi. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Macam kita tahu, saya buat bandingan, analogi. Macam kita tahu bahawa ada orang akan pukul kita. Ada orang akan pukul kita. Kita tahu ada orang nak main nak pukul kita ni. Jadi kita bersedia. Menanti pukulan dia tu, kita bersedia. Manusia ni, contoh manusia nak pukul kita. Kita tahu kata orang nak pukul kita. Kita bersedia. Bila dia pukul kita dalam keadaan kita bersedia, dia pukul belakang kita ke, atau guru ke, kan, macam guru, cikgu, apa-apa lah, nak rotan kita dalam keadaan kita bersedia. Kita buat salah, rotan sikit, tapi dalam keadaan kita bersedia, sakitnya kurang. Itu kalau rotan. Kalau orang lain nak pukul kita dalam keadaan kita bersedia, sakitnya kurang. Daripada kita tak bersedia langsung, tak tahu orang nak pukul kita, sakitnya lebih. Daripada kita bersedia ni, kita tahu orang nak pukul kita ni, kita bersedia. Sakit-sakit, tapi kurang daripada kita tak bersedia. Tiba-tiba orang pukul begitu, kita tak sedia apa. Begitu juga dengan kematian. Bila tahu kematian itu akan datang, tapi dalam keadaan kita bersedia, maka kesakitan kematian itu akan kurang. Bersedia dengan apa? Dengan amal. Bersedia dengan kebajikan, dengan amal ibadat, dengan taubat, dengan istighfar. Bersedia dengan segala amal ibadat yang kita lakukan, istighfar, minta ampun kepada Allah, dan kita banyak berzikir kepada Allah, kita banyak merayu kepada Allah, banyak munajat kepada Allah. Maka kematian itu akan mudah. Sakit, kematian ini tetap sakit. Kematian ini tetap sakit. Baik dia pun orang saleh pun dia sakit. Tapi kesakitan itu agak kurang, sebab kalau ada persediaan dengan amalan. Tanpa amalan, tanpa persediaan, tiba-tiba datang kematian, itu lebih sakit dan teruk. Tak tahu, tiba-tiba datang kematian tanpa dia bersedia dengan amalan. Maka kematian itu, sakit kematian itu, Allah lah yang mengetahui, sebab kita tak merasai ya. Tapi ulama bercakapnya seperti itu, memberitahu kita seperti itu, bersedia. Kita sedia segi pada amalan-amalan kita. Sakit tetap sakit, tapi kurang daripada tak bersedia langsung. Amal ibadat tak buat apa, tak buat ibadat datang kematian, maka akan berlakulah kematian yang menyukarkan. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, roh itu bagaikan berkata kepada orang-orang yang membawa jenazahnya ke tanah perkuburan itu, wahai tuan-tuan semua, wahai tuan-tuan semua, kalaulah engkau tahu betapa aku tidak sabar melihat rahmat Allah sedang melambai-lambai itu, nescaya engkau akan simpati denganku dan membawa aku cepat ke sana. Wahai tuan-tuan sekalian, roh itu berkata, seolah-olah macam begitu. Kalaulah engkau tahu apa yang aku rasa sekarang ini, aku dah tak sabar nak melihat rahmat Allah yang sedang melambai-lambai aku.
Nescaya engkau akan bersimpati dengan aku. Kalau kau tahu kata rahmat Allah sedang menanti aku dan aku cepat nak ke sana, pasti engkau semua yang mengusung aku ini akan bersimpati kepada aku dengan bawa aku cepat ke sana. Demikianlah itu roh orang-orang yang berbahagia. Tidak sabar melihat, tidak sabar menanti ketibaan saat-saat kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa orang-orang mukmin yang beramal soleh akan menikmati kehidupan syurga yang kekal abadi buat selama-lamanya. Dia duduk dalam kubur itu ibarat dia duduk dalam taman-taman syurga. Taman syurga penuh kebahagiaan Allah berikan, taman syurga. Syurga ini satu benda yang tak dapat kita bayangkan. Duduk dalam taman dia pun alhamdulillah. Macam di dunia ini, istana raja ada taman larangan dia. Bukan sebarang orang boleh masuk dalam taman larangan dia. Betapa eloklah segi dunia ni taman tu. Boleh duduk di situ, masuk situ pun seronok dah. Ini masuk dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan masuk syurga lagi, duduk di taman baru. Itu roh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, roh orang-orang yang jahat kerana menanggung dosa dan maksiat. Roh orang yang buat dosa dan maksiat, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus hidup dalam keadaan maksiat, sentiasa dia keluh kesah. Kerana dia telah merasai azab suatu rohnya ditarik keluar dari jasadnya. Tadi dia telah merasai dah ketika diusung tadi ni. Dia telah merasai dah roh sakitnya, roh keluar dari tubuh badan dia tu. Kesan sakit tu masih ada. Kemudian kesan sakit roh ditarik secara yang malaikat tarik cara ni lah, secara yang kasar lah. Bagi orang yang tak beriman, roh orang-orang yang derhaka kepada Allah, yang taubat kepada Allah, kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala nak perlihat kepadanya tempat kedudukan yang menanti azab pula. Dia sudah terbayang kesesatan yang bakal dihadapi. Sudahlah tadi nyawanya, rohnya ditarik dalam keadaan yang sengsara oleh malaikat. Sebab rohnya tak mau keluar. Malaikat ambil dengan cara yang kasar. Malaikat ambil dengan cara yang rentaknya itu. Kemudian kesakitan itu masih terasa. Kemudian ketika nak dibawa pula, dia nampak ada lagi balasan yang akan menunggu di alam kubur. Allah tayang dah pada dia. Kemudian antara itu dia berharap supaya dia dilambatkan urusan dia. Kalau boleh dengar cakap dia tu, dia kata apa? Dia amat berharap supaya urusan mandinya itu dilambat-lambatkan. Kalau boleh dilengah-lengahkanlah usungan itu, jangan pergi cepat sangat. Duduk tunggu kuno dalam kubur tu. Dia nampak dah, Allah bagi bayangan dah. Kita pun nanti benda tu Nabi bagi tahu, benda ghaibiyah, benda ghaib, tapi disebut dalam hadis, wajib kita percaya. Nanti kita akan jumpa. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita kebaikan semua. Semua kita Allah beri kebaikan, kita menjadi orang yang baik. Kita nak menjadi orang yang baik. Kita baca kitab. Bila saya baca kitab ni bukan menunjukkan kata saya yang baik tak. Saya baca tulisan Tuan Guru. Kita sama semua. Yang membaca ini pun sama, yang saya membaca ni pun sama.
Muslimun muslimat pun mungkin lebih baik daripada saya lagi. Tapi kita baca apa yang ulama tulis, apa yang Nabi bagi tahu, apa yang Al-Quran bagi tahu. Kadang-kadang bila tenada tu cakap tu bukan menunjukkan saya yang terbaik, tidak, sama. Kadang-kadang mungkin saya lebih dhaif daripada muslimin muslimat sebenarnya. Tapi bagi orang yang meninggal dalam keadaan tak baik itu, dia nampak dah bayangan tu, dan kalau boleh lamatkanlah urusan dia. Kalau boleh lewatkanlah dia sampai ke kubur. Lewatkan. Kerana kalau sampai ke kubur, dia berarti azabnya telah mula. Azab padanya itu telah bermula. Baginya satu saat lambat pun dah beruntung. Satu saat lambat pun beruntunglah dia. Begitu. Tambah 1 minit, 5 minit tu dia kata lambat lagi, tak apa. Dia takut. Dengan sedih, roh orang yang melihat. Dengan sedih, roh orang-orang jahat itu merintih dan merayu. Agar diberi peluang untuknya mendapatkan kelengahan itu. Dengan rasa sedih, dia minta janganlah cepatkan. Tetapi mana orang nak dengar? Allah tak bagi manusia dengar. Orang yang mengusungnya tadi cepat-cepat juga macam biasa. Macam kita duk tengok sehari-hari. Bawa tugas dia, bawa usungnya juga seperti biasa. Seperti digariskan oleh syariat. Syariat, apabila meninggal seorang itu, dipercepatkan jenazah itu, dikebumikan, disunatkan kita segerakan pengkebumian jenazah itu. Kemudian sangat dituntut supaya roh itu segerakan. Itu tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi suruh, Allah pun suruh kita percepatkan. Roh itu merayu, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi. Tapi tidak siapa yang mendengar. Tolong lamatkan, mandikan jenazahku. Roh itu berkata, tolong lambatkan urusan kelengkapan dan menyembayangkanku. Kelengkapan apa? Kelengkapan apa nama? Mengkafankan itu lambatkan. Dan nak sembahyang dia pun lambat. Lambatkan perjalanan ketika mengusung jenazahku, kerana sesungguhnya azab sedang menantiku. Di sana para malaikat yang bengis siap sedia untuk mengazabku. Roh itu berkata, aku akan dibakar, akan ditimpa bagai azab yang tidak tertanggung. Rayu arwahul fujar yang malang itu. Arwah al-fujar yang derhaka, yang banyak dosa. Roh orang yang banyak dosa pada Allah, dia merayu begitu. Lambatkan semua segala urusan, lambat, jangan cepat. Baik daripada mandinya, kafannya, sungannya, semayangnya, nak kebumikannya, lambat. No, dalam kubur tu, malaikat yang bengis sedang menantiku. Yang akan menyiksaku, yang akan membakarku. Tapi kata-kata itu tidak didengar oleh manusia. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan dinding pendengaran itu, Allah buka, tak ada hijab, dengar, Masya Allah. Tidak ada manusia yang sanggup dengar dan nak melakukan kejahatan lagi. Tidak akan berani melakukan kejahatan lagi kalau dengar seperti itu. Tapi Allah tutup. Allah nak tunjuk macam mana sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia percaya ke tidak dengan alam gaib ini? Kalau Allah bagi tahu benda itu, maknanya dia ibadat kerana dia nampak benda tu, dia takut benda tu, iman dia tu kerana dia takut, dia dengar benda tu, dia melihat ciptaan Allah. Tujuan Allah ini nak menguji allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang baik amalnya, tujuan hidup. Kemudian lagi, salah satu tujuan manusia ni di dunia ni adalah untuk beriman dengan perkara yang gaib.
Beriman kepada perkara yang gaib, rukun iman. Rukun iman itu yang 6 itu semua perkara gaib. Semua perkara gaib baru ada iman. Kalau tak, benda itu tak gaib, mana dia tak jadi rukun iman. Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, gaib, tak nampak. Akhirat tak nampak. Beriman pada malaikat tak nampak. Itu beriman. Beriman pada Al-Quran. Beriman pada Al-Quran ini mana bukan makna kita beriman pada Al-Quran ini benda yang kita nampak Quran tu, beriman pada Quran tu. Bukan. Itu Quran yang kita baca. Tapi beriman pada isi Al-Quran itu. Bukan beriman pada Al-Quran itu kita simpan Quran di rumah. Dah aku dah beriman dengan Quran. Bukan. Salah. Beriman dengan Al-Quran ialah kita beriman dengan isi Al-Quran. Dan isi Al-Quran ini, makna-makna dalam Al-Quran itu banyak menceritakan benda-benda yang gaib. Perkara-perkara yang gaib berkaitan dengan hari akhirat. Banyak kita tentang hari akhirat. Beriman dengan gaib, benda yang gaib. Sebab itu iman. Betul Allah tutup. Nak tentukan benda ni betul-betul beriman dengan aku atau tidak. Aku tak berikan penglihatan, aku tak berikan dia penglihatan padanya benda-benda gaib ni. Adakah dia beriman dengan aku? Syurga, neraka, dia dengar saja melalui bacaan. Adakah dia percaya? Allah, diri aku tak zahirkan padanya. Adakah dia percaya? Syurga, neraka, adakah dia percaya? Ini nak menunjukkan perkara-perkara yang untuk nak menguji kita supaya kita jadi orang yang betul-betul beriman. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Demikianlah rungutan-rungutan para roh yang malang itu. Rungutan-rungutan roh yang malang itu yang melakukan kemaksiatan. Roh orang-orang kafir ni telah lah, kan? Ni cerita-cerita roh ni roh termasuk roh orang kafir lah. Ni cerita kita cerita ni roh orang Islam yang melakukan amalan-amalan yang bercanggah dengan Islam, tak bertaubat, bermaksiat. Orang kafir kita tak tepiah lah. Kita cerita ni Islam ni supaya kita menjadi orang yang taat. Allah sayang dekat kita. Itu bila Allah sayang dekat kita, kita kena banyak mendalami ilmu, baca buku-buku yang berkaitan, baca kitab-kitab yang berkaitan dengan diri kita. Ke mana haluan kita nanti? Semua. Kita bekerja ada tempoh masa dia. Kita bekerja ada tempoh masa dia. Tapi dalam buat ibadat ni tidak ada tempoh masa. Kita bekerja 60 pencen. Tapi dalam ibadat tidak ada tempoh pencen. Sebab itu kita nak mendekatkan diri dengan Allah ini, kita kena baca mengikut kehendak yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, yang Allah utuskan nabi-nabi kepada kita. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Demikianlah rungutan roh yang malang itu sebagai yang telah diistimbatkan oleh Al-Qutubi melalui berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala rungutan. Hadis yang diambil oleh Al-Qutubi tentang rintihan-rintihan rayuan-rayuan macam mana rungutan-rungutan para roh orang yang tak beriman. Semuanya ambil daripada hadis. Dan banyak hadis ini dibawa oleh Al-Qutubi antaranya. Sebenarnya para roh ini sebagaimana manusia yang hidup, apabila mereka menghadapi masalah, mereka ingin mencurahkan masalahnya kepada orang lain. Sebenarnya, kata pengarang ini, Tuan Guru ini, roh ini, dia juga seperti mana manusia yang hidup. Dia nak mencurahkan segala masalah itu kepada orang lain. Walaupun dia tahu, roh tadi tahu segala yang dia nak curahkan, yang nak beritahu itu,
tak dapat didengar oleh orang-orang yang hidup. Tapi nak lepaskan dia punya perasaan dia. Dia beritahu. Macam kita lah, bila dipukul, sakit tu keluar dengan sendirinya. Keluar. Sakit. Bila orang kita rasa sakit tu sakit, aduh, bila kita sakit, kita sakit. Mulut kita akan sebut, kita tak akan diam. Sebab bila keluar sakit itu, kita nak mencurahkan kata kita rasa sakit, supaya manusia tahu kalau kita sakit. Begitu juga roh tadi begitu. Dia nak mencurahkan kepada orang. Tapi bila dia mati, dia mencurahkan, orang tak dengar. Dia saja yang bercakap. Ini. Apabila jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat, tanah pun diturunkan sedikit demi sedikit. Lepas disemayangkan dan semua, masuk liang lahat, tanah pun ditimbus sedikit demi sedikit. Jenazah menimbus jenazah yang terbujur seorang diri. Jenazah tadi selepas urus semua dah, dihadapkan dada dia tu ke arah kiblat dan semua dah. Kemudian ditutup lah, ikutlah lahat ke, dia guna kanda ke, macam-macam lah dalam cara pengkumian ini. Lalu ditimbus tanah sedikit demi sedikit. Ketika itu bumi pun berkata, ni hadis ni, bumi pun berkata, wahai manusia yang malang. Bumi berkata, wahai manusia yang malang, engkau sering melupakan pertemuan ini. Kau sering melupakan pertemuan, hari pertemuan, mana hari kematian ini kau sering melupakan ketika hidup kamu. Kamu lalai. Tetapi aku tidak pernah melupaimu. Bumi kata, aku tidak pernah melupakan kamu. Kau pijak di atas belakangku. Tak apa. Pijaklah. Tapi lakukanlah ketaatan. Jangan melupakan hari pertemuan seperti ini. Ketika engkau masuk dalam perutku hari ini, masih lagi dalam keadaan kamu melupaiku. Aku tidak pernah melupai kamu. Maknanya Allah, bumi ini tidak pernah melupai manusia-manusia yang duduk di atas muka bumi ini, yang pijak atas muka bumi ini. Bumi tidak pernah melupai. Aku selalu menyerumu supaya engkau sentiasa ingat akan fitnah yang bakal engkau hadapi semasa engkau bersemadi dalam perutku. Aku selalu memperingatkan kamu. Bumi selalu memperingatkan, bukan dia saja. Bumi memperingatkan semua manusia, supaya ingat akan fitnah yang akan dihadapi semasa engkau bersemadi dalam perutku. Saat seperti ini lah. Ingat akan fitnah yang akan berlaku pada engkau, pada kamu. Saatnya seperti ini yang akan berlaku ini. Sekarang dah sampai saat itu. Dan aku berdoa kepada kamu supaya kamu menghindari kamu menghindari fitnah kubur ini. Aku berdoa kepada kamu setiap kali. Aku berdoa kepada semua manusia. Bumi berdoa kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ingat, jangan melakukan maksiat. Jangan melupai bahawa suatu hari kamu akan masuk dalam perutku. Oleh itu bila kamu berada di atas belakangku, janganlah kamu melakukan maksiat kepada Allah. Kerana aku ini pun hamba Allah. Bumi pun hamba Allah yang diciptakan oleh Allah. Aku pun makhluk Allah. Yang dikatakan makhluk, selain daripada Allah, semua makhluk. Selain daripada Allah, semua makhluk. Aku pun makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Ada tugas aku. Dan aku berdoa kepada kamu semasa kamu hidup, wahai manusia, janganlah kamu melakukan perkara-perkara yang boleh membawa fitnah yang bakal dihadapi apabila engkau berada dalam perutku. Bumi sayang. Tapi kamu tidak menghiraukan. Engkau gelak ketawa di permukaan belakangku. Kau gelak ketawa
oleh kesenangan yang sementara waktu. Kau seronok sampai melalaikan dengan kesenangan yang sementara waktu. Sekarang tibalah masanya engkau menangis sepanjang waktu. Sekarang tibalah saatnya engkau menangis sepanjang waktu ketika engkau berada dalam perutku, kata bumi. Kata kubur itu. Engkau lalai dengan kesenangan hidup, dengan makan dan minum yang berbagai juadah dan aneka jenis, tanpa mengira bagaimana cara kamu mendapatkan rezeki itu. Halalkah, haramkah, kamu tidak mempedulikan. Makanan yang kau makan masa di atas berada di atas tubuhku, masa berada di atas belakangku. Aku berdoa kepada kamu, bahkan belakangku, di atas belakangku, bumi inilah ditanamnya berbagai-bagai jenis tanaman. Aku sanggup. Kau tanamlah apa pun yang kau kedaki, pokok apa pun di atas belakangku, kau cucuklah. Kau tanamlah pokok apa pun. Aku akan menghidupkan pokok itu untuk menjadi rezeki bagi kamu. Bumi sanggup menjadikan apa? Dia itu sebagai untuk dijadikan alat untuk kehidupan manusia, kesenangan manusia, tanam pokok dan sebagainya. Tapi kenapa kamu melakukan maksiat? Kau makan tanpa mengira halal dan haram. Nikmat yang aku bagikan kepada kamu berbagai jenis atas belakangku ini, sama dengan cara yang halal atau haram. Sekarang jasad engkau akan reput. Sekarang jasad engkau akan reput. Ini kubur kata ni. Menjadi habuan, ulat-ulat dalam tanah. Ini diambil hadis ini, makna daripada hadis, boleh rujuk dalam kitab Mustika Hadis. Ada dalam Mustika dalam kitab Mustika Hadis. Saya baca cuma makna dia saja. Di dunia engkau punya ramai kawan. Di dunia engkau punya ramai kawan. Banyak kawan kamu. Sekarang kau tidak ada kawan lagi. Engkau kesorongan. Dulu di dunia dulu engkau banyak kawan. Ramai ketawa dalam keadaan seronok. Sekarang di dunia engkau kesorangan. Mana kawan-kawan kamu yang baik dengan kamu dulu, yang mengajak kamu buat maksiat? Mana kawan-kawan kamu yang kata hendak bersama dengan kamu susah dan senang? Mereka adalah kawan-kawan kamu yang saling mendorong ke arah kejahatan. Kubur bagi tazkirah pula kepada si mati ini. Sekarang kau tinggal seorang diri tanpa sebarang bantuan. Sekarang kau tinggal seorang diri. Berbagai lagi kata bumi pada roh orang yang jahat itu. Berbagai lagi kata-kata lain yang bumi sebut kepada roh itu. Masya Allah. Tetapi semuanya sudah terlambat. Tazkirah yang bumi itu, kata-kata roh itu, peringatan bumi itu, tazkirah bumi itu, kata-kata bumi itu sudah terlambat. Sebab kita sudah duduk dalam perut dia. Lagi pula segala amalan kita sudah terputus. Tidak lagi usaha ikhtiar untuk mengatasi kekurangan yang ada pada kita. Kita nak usaha dah. Kita nak balik kita untuk nak beritahu pada waris kita begini. Nak sedekah ke nak jeriah ke apa, aku semua tak nak dah. Tak ada peluang dah. Tak ada peluang dah. Bermulalah saatnya bagi menerima pada berbagai akibat dan kejahatan dan kecuaian semasa hidupnya di muka bumi ini. Sebaik saja tanah yang menutupi liang lahat itu diratakan. Bila tanah tadi diratakan sampai dah habis dah lah. Habis ditanam dah, tanah tu pun diratakan dah. Maka datanglah malaikat yang bernama malaikat Munkar dan Nakir. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Itulah malaikat yang pertama kali menemui mayat setelah mayat dimasukkan ke dalam kubur. Itulah malaikat
yang pertama yang akan datang berjumpanya selepas dia masuk dalam kubur. Bila diratakan, bila semua orang sudah balik, dikatakan orang yang terakhir dalam kawasan masjid, kawasan perkuburan tu, keluar daripada kawasan perkuburan tu, ada yang kata 7 langkah, maka datanglah malaikat. Itulah makhluk yang pertama datang menjumpa pada mayat ni. Manusia semua termasuk kita lah. Termasuk kita. Kita kata bukan kata orang, kita jangan kata kita baca ni untuk orang, kita baca untuk diri kita. Jangan kata, tapi kita baca ni secara umum lah kita. Tapi bacaan itu untuk kita. Untuk ahli keluarga saya, untuk semua orang. Kitab ni bukan untuk untuk orang. Kita baca, kita tazkirah, kita bagi ceramah bukan nak ceramah untuk orang. Ceramah untuk kita sama. Tazkirah ni bukan tazkirah untuk orang saja. Tazkirah untuk kita juga. Sebab kita sama. Kadang-kadang orang yang mendengar itu lebih baik daripada kita pun ada. Dan kadang-kadang kalau dia membaca kitab ni lebih baik daripada kita baca pun ada. Sebab itu kita ni ada sifat tawaduk dalam menyampaikan ilmu. Tugas kita menyampaikan. Kalau kita dah faham itu, kita makin faham. Makin menambah kefahaman kita. Walaupun kita mungkin aku sudah tahu dah bab ni, tak apa, makin menambahkan kefahaman kita. Bab kematian ni kalau kita tahu banyak kali pun tak apa. Takut. Takut apa? Takut amal ibadat kita yang kurang. Bukan takut mati tu. Mati itu takut pun kena mati juga. Takut pun kena mati juga. Tapi amal ibadat kita. Kalau amal ibadat kita baik, insya-Allah Allah beri ganjaran yang baik kepada kita. Itulah malaikat yang pertama kali menyebut mayat, menemui mayat setelah mayat dimasukkan dalam kubur, dan ditugaskan oleh Allah untuk menyoal ahli kubur. Kedua malaikat itu, Munkar dan Nakir itu akan menyoal. Akan menyoal beberapa soalan yang berhubung dengan akidah. Dan kesemua soalan itu hanya akan dijawab oleh golongan salihin dan muttaqin. Golongan salihin dan muttaqin. Walaupun kita baca di dunia ni, kita baca buku talqinah, kita baca berkali-kali buku talqin masa hidup. Kadang-kadang kita sendiri mentalqinkan orang. Tapi yang nak menjawab ni bukan kita, amalan kita. Sebab itu mereka hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dalam seluruh kehidupannya, yang dipandukan dengan keyakinan dan keimanan akidah yang benar, bersih dari sifat syirik dan sebagainya, Allah akan melindunginya. Mudah-mudahan kita semua akan masuk di kalangan hamba Allah. Ya Allah rahmati kita, ya Allah beri peluang pada kita dalam kubur. Duduk dalam taman-taman syurga. Begitu juga ahli keluarga kita, kedua ibu bapa kita. Sebab itulah soalan pertama dikumpulkan kepada si mati adalah mengenai ketuhanan. Pertama sekali soalan yang disoal kepada ahli kubur itu adalah mengenai ketuhanan. Bukan lagi ibadat lagi, tak. Dia tak. Ibadat tu soalan yang nombor lain. Yang pertama sekali ialah ketuhanan. Jika seorang itu tidak menerima Allah sebagai Tuhan yang dipatuhi dan ditaati segala suruhannya dan dijauhi segala larangannya, nescaya dia tidak akan dapat menjawabnya. Pertama sekali, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Di dunia ni boleh menyebut Allah, tapi di sana yang menyebutnya amalan. Di sana yang akan menjawabnya amalan. Kalau amalan itu tidak dapat menjawab, dia tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Mana menerima Allah sebagai Tuhan ni maksud dia menerima segala ketetapan, menerima segala suruhan, larangan Allah. Suruhan Allah dia terima dengan redha, dia tidak ada
komplain segala undang-undang Allah. Dia redha segala hukum Allah ni hukum yang adil. Dia tidak mengatakan hukum Allah ni hukum yang tak adil. Maka itu orang yang taat. Kalau dia kata hukum Allah ni tak adil, hukum Allah kalau jika di dunia ini dia mengatakan hukum Allah ni tak adil, hukum Allah ini zalim, di sana dia tidak akan menjawab Allah Tuhanku. Dia tidak menerima segala apa yang Allah tetapkan. Ketuhanan, segi ketuhanan itu, bila kita sebut Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, mana segala benda yang lain kita nafi. Semua benda yang lain tu semua kita nafi. Baik segala ibadat kita ke apakah, semua kita ikut apa yang Allah syariatkan. Itulah yang betul. Yang lain daripada itu tidak betul. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Selain daripada itu tidak betul. Nafi ke yang lain daripada yang Allah tetapkan. Tak mau nak ikut. Sebab tu dikatakan tadi ayat yang pertama mukadimah tadi, udkhulu fi silmi kaffah, masuklah kamu dalam Islam ini keseluruhannya. Jangan kita masuk Islam ni 50% saja, kita 50% saja Islam, 50% lagi kita ikut yang lain ajaran. Tidak. Kaffah, sempurna, keseluruhan. Dalam ibadat kita ikut Islam. Dalam keluarga kita ikut Islam. Dalam jual beli kita ikut Islam. Dalam pergaulan kita ikut Islam. Itu dikatakan syumul. Islam ini syumul, way of life. Muslimin musliman rahmati Allah sekalian, jika seorang itu tidak menerima Allah sebagai Tuhan, dunia ni dia melakukan perkara yang engkar, perkara yang Allah tak suruh, dia buat juga. Mana dia tak menerima ketetapan Tuhan. Kemudian segala apa yang Allah suruh, yang larang dia buat, dan saja dia tidak akan mendapat menjawab soalan itu. Karena yang akan menjawab segala persoalan malaikat muka nakir itu bukan lidahnya. Yang nak menjawab soalan muka nakir itu bukan lidahnya, tetapi tangan-tangan mereka dan kaki mereka menjadi saksi pada hari tersebut. Itu untuk muhasabah diri kita. Allah berfirman dalam Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, tutup, peteri mulut tu, welding mulut tu, dan berkatalah pada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Apa dahulu yang mereka usahakan masa mereka hidup, semua akan beri saksi. Tangan kita, kaki kita. Dengan jawapan mereka yang tidak dapat berdalih lagi, sesungguhnya mereka tidak menduga bahawa segala anggota yang terlibat akan membuat pengakuan terbuka seperti ini. Maka orang yang bermaksiat tadi, yang di dunia dulu tidak mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan soalan, berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, nak menuntut ilmu-ilmu, bagi tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Hari itu dia tak menduga sampai macam tangan aku boleh bercakap, kaki aku boleh bercakap. Dia heran, macam mana tangan aku boleh bercakap? Ni saksi semua ni betul dia, semua tangan aku cakap ni semua betul ni. Mulut tak ada bercakap, tapi hati dia, diri dia kata betul semua tangan aku cakap ni. Dia tak percaya kata tangan dia tu boleh bercakap masa dia hidup di dunia dulu. Dia tak percaya. Sebab apa tak percaya? Sebab dia tak mendalami agama. Baca Yasin, kadang Yasin pun tak baca. Kadang dia baca Yasin tapi tidak memahami makna, tak mendalami, tak tadabbur. Akhirnya buat maksiat juga. Yasin baca tapi buat maksiat juga. Makna pula tak tahu kadang-kadang. Bukan maknanya tak tahu makna itu membawa dia pada satu sebab dia siksa tu, tak.
Dia baca Yasin tak tahu makna pun, kalau dia baik, tak melakukan maksiat, tak apa. Sambil-sambil dia tadabbur pelan-pelan. Sambil ada masa tu dia tengok makna pelan-pelan. Sikit-sikit belajar. Ada masa belajar. Quran ni kitab. Bukan baca saja. Baca dapat pahala. Tapi tadabbur makna tu apa kena Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oh, hari itu mulut kami ditutup, berkata mereka tangan, saksi, kaki jadi saksi, tak ada apa yang kami lakukan. Itu tadabbur lah, apa yang Allah sebut. Kalau kita baca al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, baca begitu saja, setakat baca saja, mana kita tak mendalami apa kehendak Allah. Baca tadi dapat pahala dah, dapat. Tapi apa kehendak Allah itu kita dapat tak? Tak dapat. Sebab itu kita perlu tadabbur. Baca sikit pun tak apa. Sehari boleh baca sikit pun tak apa. Kadang minta maaf lah muslimin muslimat, kadang Fatihah bertahun-tahun dah kita semayang. Kita bimbang. Bertahun-tahun dah kita semayang, tapi kita bimbang surah Fatihah 7 ayat tu pun kita tak tahu, tak dapat nak memahami makna dia lagi. Fatihah hafal dengan lancar, tapi apa maksud bismillah sampai waladhdallin, apa makna dia pun kita dapat lagi. Ini kelemahan masuk diri saya nak. Teguran untuk semua. Surah Al-Ikhlas, Qul Wallah, berpuluh-puluh kali dah kita baca. Apa makna dia? Kita baca lancar, tapi tadabbur itu penting. Suatu nas, apa maksud makna suatu nas? Tadabbur, apa makna suatu nas? Apa kehendak Allah kat kita seorang ni? Allah ada hendak ni, Allah bagi kat kita ni ada kehendak dia ni. Bukan suruh baca saja, ada kehendak dia. Jadi mudah-mudahanlah peluang masa kita hidup ini, Allah berikan kehidupan pada kita ini. Seperti mana bumi kata tadi, bila kita bumi sambut kita dengan keadaan dia redha pada kita lah, dia akan layan kita. Orang yang baik itu, kubur itu akan layan kita. Dia akan jadi satu kebun, kebun syurga. InsyaAllah kita mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan itu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga keluarga kita, kawan-kawan kita, kedua ibu bapa kita, adik-adik kita, semuanya. Saya rasa sekadar itulah, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Allah bagi peluang kepada kita untuk kita hidup ini, buatlah kebaikan. Buatlah kebaikan. Bahkan muslimin muslimat, walaupun umur kita ini singkat, umur Nabi-Nabi dahulu ada yang sampai 1000 tahun, kan? 1000 tahun. Macam umat Nabi Nuh, dia berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Yang ikut dia tak ramai. Berapa puluh orang je ikut dia, berapa ratus orang. Tak sampai 200. Tak sampai 200 ikut dia. Dia berdakwah 950 tahun. Umur dia 950 tahun dia dakwah, umur mana 1000, lebih kurang 1000 tahun umur depa. Umat depa. Dari segi ibadat, kita kata bagi orang yang beriman zaman itu banyaklah peluang mereka. 1000 tahun amalan mereka, pahala mereka banyaklah. 1000 tahun mereka beramal ibadat. Kita umur 60 tahun, 70 tahun. Ada yang kata, Ustaz, pahala mereka banyak Ustaz. 1000 tahun pahala mereka banyaklah. Peluang mereka untuk masuk syurga Allah banyaklah, sebab 1000 tahun mereka ibadat. Pahala mereka banyak. Kita umur pendek, umur singkat, umur kita ni 60 tahun yang ibadat, nak lawan dengan 1000 tahun macam mana? Jadi kita ni rugi segitulah Ustaz. Amalan kita tak banyak. Kita tak dapat mengatasi mereka, umat terdahulu. Tidak, Allah ini maha adil. Walaupun umur kita Allah bagi 60 tahun, Allah bagi 70 tahun, kadang 50 tahun, kita dapat melangkaui amal ibadat, segi pahala kita lebih daripada umur mereka-mereka yang terdahulu jika kita buat ibadat. Walaupun umur kita
60 tahun Allah bagi umur kita ni baina sab'in wa sittin, antara 60 dan 70. Umat Nabiku, umatku. Tapi pahala umat Nabi Muhammad ini dapat mengatasi ataupun menyamai umat-umat yang terdahulu, yang 1000 tahun tu. Macam mana? Sebab itu Allah anugerahkan. Allah ni adil. Kita ni walaupun umur kita singkat, tapi pahala kita boleh mengatasi ataupun menyamai mereka jika kita mengambil peluang yang Allah berikan. Sebab itu kita ada ni nama Allah bagi kat kita peluang macam mana? Lailatul Qadar. Setiap tahun Allah bagi satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Umat Muhammad ni Allah bagi Lailatul Qadar. Umat Nabi lain Allah tak bagi. Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadr? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa maksud Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu berlaku pada bulan Ramadan, setahun sekali. Jadi maknanya bulan Ramadan ini, Lailatul Qadar ini, malam bulan puasa ini, kalau kita hidup 50 tahun, katalah lepas kita balik ni, lepas kita balik, kita cerdik lah. Balik, kadang sebelum balik ni kita tak boleh nak cerdik ke kan. Kata umur 14, 15 tu. Setiap tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan. Katalah 20 tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan dengan keadaan kita ada ilmu. Kita tahu kelebihan, kita belajar. 20 tahun kita bertemu dengan Ramadan. Setiap tahun maknanya setiap tahun kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dalam sebulan tu, dalam bulan puasa tu. Dalam bulan puasa itu ada satu malam yang Allah bagi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini menyamai 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kita buat ibadat pada malam Lailatul Qadar itu menyamai dengan 1000 bulan amal ibadat kita. Kita buat malam itu saja, tapi menyamai pahala 1000 bulan. Umur kita tu 1000 bulan. Malam tu kita buat ibadat menyamai dengan 1000 bulan. 1000 bulan ni kita bayangkan, kita kali-kali ya, lebih kurang 83 tahun, 83 tahun lebih kurang. Ada bulan-bulan sikit lagi. Kita kata 83 atau 3 bulan gitu lebih kurang. Umur dia sekali kita buat ibadat malam Lailatul Qadar 83 tahun. Itu sekali Ramadan. Kalau kita dapat malam tu, malam Lailatul Qadar tu, dia pasti berlaku. Pasti berlaku dalam bulan Ramadan. Itu sekali Ramadan. Tahun depan kita jumpa Ramadan, kita cari Lailatul Qadar lagi. Dapat lagi 83 tahun. Kalau kata 83 tahun umur kali dengan 10, kita dapat 10 kali Lailatul Qadar kita dapat. Bayangkan. 83 tahun umur kita, amal ibadat kita tu lah. Amal ibadat kita 83 tahun tu kali dengan 10 kali kita dapat. Banyak mana pahala kita. Kali buat ibadat ibarat macam 83 tahun punya ibadat. Kalau 10 kali kita dapat Lailatul Qadar, dan Allah bagi Lailatul Qadar, Allah bagi dia punya guideline dia dah. Berlaku dalam bulan Ramadan. Dia tak berlaku bulan lain. Kemudian dia berlaku malam-malam ganjil. Nabi beritahu berlaku bulan ganjil. Dan Nabi bagi lagi. Nak dekatkan lagi. Nak bagi faham lagi. Nak bagi sayang kat kita lagi. 10 yang terakhir. 10 yang terakhir bulan Ramadan. Malam-malam, dikatakan pula malam-malam yang ganjil. Allah bagi sampai begitu, clue-clue dia. Supaya kita dapat menyamai amal ibadat sama seperti umat yang terdahulu. Sebab ada, cuma kita nak mencari atau tak mencari saja kelebihan itu. Mana Allah tak menzalimi kita.
Jangan kita kata umur mereka dulu apa sampai 1000 tahun, banyaklah pahala mereka. Tidak, kita umur yang 60 tahun ini pun dapat menyemai mereka ataupun melebihi mereka jika kita dapat Lailatul Qadar. Pasti berlaku Lailatul Qadar tu. Dia tak rasa batal Lailatul Qadar tu, tetap berlaku dalam bulan Ramadan. Sebulan tu kita kepung dalam sebulan tu dapat. Cari. Lailatul Qadar ni kena carilah. Kena cari. Bangun malam. Allah bagi dapat. Sama ada kita Allah bagi kat kita tanda-tanda Lailatul Qadar itu kepada kita, atau Allah tak bagi tanda-tanda pun, kalau berlaku malam tu Lailatul Qadar dapat lah. Kadang-kadang Allah bagi tanda Lailatul Qadar ni kepada kita adalah tanda-tanda yang tertentu yang Allah bagikan. Tak payahlah kita cerita kalau dia jumpa tanda-tanda yang pelik-pelik kan. Kita tak payahlah. Ada ketenangan hari tu, malam tu pasal lain sikit, benda-benda lain tenang, ada benda-benda yang Allah bagi kepada kita kelebihan. Kita jadikan kita diam saja. Jangan cerita heboh pada orang. Jangan kita cerita kata semalam aku dapat Lailatul Qadar, semalam berlaku Lailatul Qadar dah, semalam orang cerita kat orang. Bukan, tak boleh. Islam tak bagi begitu. Nak timbul riak, nak timbul apa tak boleh. Itu Allah bagi kelebihan kat kita ya. Dapat pahala kita melebihi umat-umat yang terdahulu. Jadi Allah itu Maha Adil. Rasa setakat itulah yang dapat saya sampaikan. Persiapan menghadapi kematian. Saya insya-Allah saya akan sambung lagi buku yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz bin Nikmat. Mudah-mudahan akan menjadi pengajaran pada kita sekalian, pada diri saya, pada keluarga saya, dan pada ibunda dan adik-adik saya semua. Saya buat begini bagi dengar. Masuk anak saya yang mengajar di Sabah ni pun saya telefon bagi dengar. Tolong dengar. Ini sebagai peninggalan peringatan daripada ayahanda. Dengarlah untuk bekalan kita, walaupun ayahanda tidak ada lagi satu hari nanti, sekurang-kurangnya dengarlah apa yang ayahanda sampaikan ini. Jadi bekalan untuk anak-anak dan untuk semua muslimat. Kalau kita nak sampai pada anak-anak kita ni main duduk depan kita, cokoh duduk ni, kita nak sampai tak boleh, tak nak modal. Depa ada ilmu lagi. Lemah. Pergi mengaji sampai luar negeri, kita nak kakak kat depa, ya Allah. Hilang ilmu kita. Begitu juga ibunda, adik-adik saya semua ilmu mereka tinggi, ilmu mereka banyak. Nak cakap tak berani dengan mereka, tak terkeluar mulut. Tapi dengan cara-cara ni mudah-mudahan sampai juga ilmu kat mereka. Inilah cara saya sampaikan sebagai balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kurang-kurangnya Allah Subhanahu Taala catatkan amal kita ni sebagai amal yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan ikhlas kita, ikhlaskan diri kita, sama ada saya yang bercakap ni ikhlas dan yang mendengar pun mudah-mudahan ikhlas. Sekarang itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Mohon maaf jika terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.